Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama cikgu untuk subjek Pendidikan Kesihatan tahun 4. Baik. Untuk topik kita pada hari ini adalah membincangkan cara menghargai dan menghormati perubahan fizikal diri sendiri. Okey, cikgu mentionkan dekat sini adalah cara untuk awak hargai dan hormati diri awak sendiri. Okey, diri sendiri. Tak ada siapa lagi orang yang akan hormat dekat diri kita, sebab orang yang pertama akan hormat pada diri kita adalah diri kita sendiri. Kejap lagi kita akan tengok macam mana cara untuk menghormati diri sendiri. Kita akan tengok satu persatu. Kita akan go through sedikit demi sedikit yang mana yang mampu untuk awak ketahui cara untuk hormat diri sendiri. Baik, anda perlu menghargai dan menghormati diri sendiri. Sebab apa? Sebab takkanlah awak nak suruh kucing hormat dekat awak. Takkan awak nak suruh burung hormat dekat awak. Jadi kita boleh tunjukkan cara hormat diri sendiri dengan cara hormat tu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Okey, kita juga boleh hargai diri sendiri untuk jadi contoh kepada orang lain untuk hargai diri diorang sendiri. Kita akan tengok. Jika bukan diri kamu, siapa lagi yang bakal menghargai dan menghormati diri kamu? Betul tak? Takkan awak nak suruh kucing yang hormat dekat awak. Takkan awak nak suruh burung yang hormat dekat awak. Jadi awak kena hormat diri awak sendiri sebelum orang lain menghormati diri awak. Baik. Okey, dekat sini ada sedikit perbualan yang ada dalam buku teks awak. Awak boleh tengok. Baik, cikgu akan bacakan perbualan ni yang berlaku. Baik, kita tengok. Hafiz, pernahkah kamu diejek kerana muka kamu berjerawat? Hafiz pun cakap, sering kali Aini, tapi saya tidak berkecil hati. Saya menghargai perubahan yang berlaku pada diri saya. Lepas tu tengok kawan dia cakap apa. Betul tindakan kamu itu, Hafiz. Kita mesti bersyukur dan menerima perubahan fizikal yang berlaku dengan hati yang terbuka. Baik. Dekat sini adalah perbualan di antara seorang lelaki yang bernama Hafiz. Okey, kawan-kawan perempuan dia tanya dekat dia, pernah tak Hafiz ni kena ejek sebab muka dia berjerawat? Hafiz pun kata, ya, banyak kali saya kena ejek. Tapi saya tak kecil hati pun sebab saya menghargai perubahan diri saya. Lepas tu kawan dia yang sebelah pun kata, betul. Kita kena terima perubahan fizikal dengan hati yang terbuka. Okey, baik, kita akan go through satu persatu. Berikut adalah contoh situasi. Okey, macam mana kalau situasi awak adalah seorang yang mempunyai muka berjerawat? Jika muka berjerawat, tak mengapa kerana itu adalah proses yang normal. Okey, untuk seseorang berubah menjadi matang, selalunya antara simptom-simptom yang awal terjadi adalah jerawat lah. Awak akan nampak jerawat dekat dahi, ataupun dekat pipi awak, ataupun dekat hidung awak, ataupun dekat bawah mulut awak. Itu adalah normal, perkara biasa untuk awak menjadi seorang yang dewasa. Baik, sebab apa? Sebab apa jerawat ni terjadi? Sebabnya bila awak dah matang, awak punya kulit muka akan akan hasilkan minyak lebih daripada semasa awak kanak-kanak. Jadi bila minyak tu tersumbat dekat pori-pori muka awak, jadi dia akan tersumbat, kemudian akan tumbuh bakteria, kemudian terjadilah jerawat. Baik. Jika tiada jerawat, barulah itu tidak normal. Betul. Sebab apa? Sebab semua manusia dia akan ada jerawat. Proses di mana fasa muka dia naik jerawat. Kalau tak ada jerawat, barulah orang kata tak normal. Okey, kita akan nampak pelik lah. Sebab selalunya
antara simptom-simptom awal dia untuk menjadi dewasa adalah jerawat. Akan ada jerawat. Kalau dia tak ada jerawat, dia adalah something yang special lah. Okey, luar daripada normal. Okey, kita tak tahu sama ada dia ada penyakit ataupun perkara-perkara hal yang lain. Jadi kamu boleh mula untuk memakai pencuci muka yang sesuai sebagai usaha untuk mengurangkan jerawat. Betul. Okey, antara cara-cara untuk awak mula kurangkan jerawat adalah pertamanya awak cuba untuk mula pakai skincare. Sama ada yang paling simple adalah pencuci muka lah untuk lelaki. Untuk perempuan ada macam-macam bahan skincare yang mana awak boleh guna untuk elakkan muka awak naik jerawat yang banyak. Baik. Okey, seterusnya berikut adalah contoh situasi perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Perempuan punya matang lebih awal daripada lelaki selalunya. Jadi kita akan nampak kadang-kadang dekat dalam satu kelas tu kita akan nampak ada seorang perempuan yang dia lagi tinggi daripada lelaki. Okey, mungkin ada 2-3 orang perempuan yang lebih tinggi daripada lelaki. Okey, sebab apa dia lagi tinggi daripada lelaki? Sebab dia lebih matang awal daripada lelaki. Dia akan matang awal sikit daripada lelaki. Mungkin dalam contoh kalau dalam satu kelas awak, okey, yang 2-3 orang yang tinggi tu dia dah sampai tempoh kematangan. Okey. Orang lain yang mana yang lelaki-lelaki tu dia belum sampai lagi tempoh matang ni. Jadi dia masih belum tinggi dengan mendadak. Okey, kalau awak seorang yang tinggi, tak ada masalah. Jika perempuan lagi tinggi daripada lelaki pada umur sekarang, tak ada masalah, tak mengapa. Itu adalah normal. Awak pergi dekat sekolah lain pun sama je. Akan ada dalam satu kelas tu perempuan yang lagi tinggi daripada lelaki. Okey. Kerana awak mungkin akan menjadi seorang atlet yang berjaya dan menggunakan ketinggian awak sebagai kelebihan. Okey. Kalau awak lebih tinggi pada orang lain, contoh kalau awak adalah seorang atlet, awak senang nak beat orang lain, senang nak lawan orang lain. Mungkin awak punya otot lagi kuat daripada orang lain. Jadi awak boleh jadi seorang yang lebih laju, seorang yang melompat lebih tinggi, seorang yang melompat lebih jauh. Okey. Sebab apa? Sebab awak ada advantage, awak ada kelebihan daripada segi ketinggian awak. Okey, sekurang-kurangnya kamu tak perlu kerusi untuk ambil barang di tempat yang tinggi. Betul tak? Kadang-kadang contoh kalau dekat dalam kelas awak nak sapu, nak padam whiteboard. Okey, kalau lelaki yang rendah dia tak dapat nak padam dekat tempat yang tinggi-tinggi. Okey, dia kena lompat ataupun pakai kerusi. Okey, kalau perempuan yang lebih tinggi, dia tak perlu pakai kerusi. Dia cuma perlu jengkitkan kaki dia je. Then boleh sapu dekat bahagian dekat atas whiteboard. Okey? Itu adalah antara kelebihan lah. Kalau ada orang ejek awak tinggi, awak tak perlu rasa bersalah. Okey? Bukan sebab awak yang tinggi, sebab dia orang yang rendah. Okey. Contoh seterusnya adalah situasi perubahan fizikal. Okey, contoh kalau dulu je kurus je. Okey? Tiba-tiba sekarang dia makin lama makin besar sikit, lepas tu tinggi sikit. Okey, perubahan fizikal. Contoh kalau awak masuk masa awak darjah 1, awak akan nampak muka dia lain. Tapi bila awak dah naik umur darjah 6, awak akan tengok muka dia lain sikit. Mungkin masa darjah 1 dia tak ada jerawat, masa darjah 6 dia dah ada jerawat. Betul tak? Tapi tak ada masalah. Sebab ini adalah perkara yang biasa. Semua orang akan makin tinggi, semua orang akan makin besar. Muka pun semua orang akan berubah. Orang yang normal yang hendak menjadi dewasa akan mengalami perubahan fizikal. Memang betul. Kalau awak nak jadi seorang yang dewasa, awak kena hadap juga perubahan fizikal ni. Setiap anggota tubuh badan awak akan berubah. Tangan akan jadi lagi panjang, kaki akan lagi jadi panjang, muka akan jadi lagi lebar, badan menjadi lagi lebar. Okey, itu adalah proses yang biasa. Takkan kamu mahu menjadi baby ataupun bayi yang masih berusia 10 tahun? Malulah nanti, betul tak? Contoh kalau awak nak muka baby face, contohnya kan, bila awak nak jadi baby face, lepas tu bila orang tanya awak umur berapa,
Saya umur saya dah 20 tahun. Tapi muka masih baby face. Malulah. Okey. Jadi awak perlu terima hakikatnya awak akan semakin membesar dan muka awak akan berubah sedikit demi sedikit. Itu adalah perkara biasa. Jadi terimalah kenyataan. Seterusnya, situasi badan berbau. Okey, jika badan kamu berbau, tak ada masalah. Itu adalah perkara yang normal. Bau itu disebabkan bakteria. Jadi apa yang kamu boleh buat adalah kerap menukar baju jika banyak berpeluh. Okey. Bau busuk tu adalah disebabkan bakteria. Okey. Benda tu tak boleh dielakkan. Okey. Sebab bakteria ni bukan macam sampah. Macam sampah awak nampak, awak boleh kutip, awak boleh buang. Tapi kalau bakteria ni, bakteria kecil dan awak tak nampak dia. Jadi kalau dia nak membiak masa awak sedang berpeluh, awak tak boleh elakkan. Jadi apa yang awak boleh buat adalah awak selalu tukar baju, selalu mandi, selalu pakai sabun untuk pastikan badan awak bersih. Okey, macam iklan dalam sabun dia kata dia akan membunuh 99.999 bakteria. Okey, betul, memang dia akan membasmi bakteria. Tapi awak kena tahu bakteria ni akan datang balik setiap masa. Contoh kalau awak pegang dekat meja yang kotor, awak pegang makanan yang kotor, semua tu ada bakteria. Jadi walaupun awak dah basuh, bakteria tu dah mati, akan ada bakteria yang baru yang akan datang dekat diri awak. Okey, dianggap pembersih lebih baik daripada dianggap pemotor, kan? Betul. Kalau awak selalu mandi, orang akan cakap awak adalah seorang yang pembersih. Okey, tak ada masalah. Daripada awak orang anggap seorang yang pengotor. Betul tak? Baik. Situasi seterusnya adalah tubuh badan yang semakin membesar. Okey. Maksud membesar ni contohnya macam semakin gemuk lah. Contohnya kan, paling simple sekali. Tapi tak ada masalah. Okey, kalau awak tengok badan awak semakin membesar, itu normal. Okey, kamu boleh menyedar diri kamu. Okey, awak boleh menyedarkan diri kamu dan kemudian mula untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Awak boleh cuba untuk amalkan gaya hidup yang sihat. Okey, sebab apa? Sebab awak dah rasa badan awak dah besar. Jadi awak bolehlah mula untuk sedar diri, mula untuk fikir macam mana cara untuk awak kurangkan berat badan. Okey, dengan apa? Dengan cara bersenam dan juga jaga pemakanan awak. Okey. Lebih baik sedar awal daripada sedar lambat. Betul tak? Pada umur sekarang, darjah 1 sampai darjah 6 adalah umur yang mana paling sesuai untuk awak shaping badan awak. Okey, kalau awak nak kurus, awak kena jaga makanlah. Kalau awak nak gemuk, awak makan besar, makan banyak. Okey. Jadi yang penting awak kena membesar dengan sihat. Itu yang paling penting. Okey. Jadi apa yang penting, kamu perlu untuk menghargai diri sendiri kerana kamu sahaja yang memahami diri kamu sendiri. Betul tak dia cakap? Hafiz cakap, tak ada orang lain yang akan faham diri awak selain diri awak. Jadi, jadilah remaja yang bijak. Okey, untuk umur sekarang awak dah boleh berfikir apa yang baik, apa yang buruk, apa yang penting, apa yang tak penting. Jadi, yang penting awak kena jadi bijak untuk uruskan masalah awak sendiri. Okey. Ini sekarang kita akan bincangkan tentang cara untuk awak hormat dan hargai diri sendiri. Okey, dengan cara apa untuk awak hargai diri awak? Tengok. Okey. Awak kena gembira membesar dengan normal. Okey. Awak jangan sedih kalau awak punya tubuh badan makin besar. Okey. Yang penting awak gembira sebab awak membesar. Sebab ada setengah kes atau penyakit yang membuatkan awak tak boleh tinggi. Awak tengok kan, ada golongan orang kerdil, walaupun umur dia dah sampai 20, 30 tapi dia masih lagi rendah. Okey. Jadi awak kena gembira, awak boleh membesar dengan normal. Sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Awak kena bersyukur apa yang awak dapat. Okey, sekurang-kurangnya awak boleh membesar dengan sihat,
membesar tanpa penyakit, itu dah sudah cukup untuk awak bersyukur yang awak hidup dalam keadaan yang normal. Okey, sentiasa menjaga kebersihan diri. Awak selalu bersihkan diri, gunakan sabun. Okey, itu adalah cara untuk awak hormat diri awak. Sebab apa? Contoh, kalau awak tak bersihkan diri dengan baik, awak mandi pun mandi kerbau je, mandi sambil lewa je, nanti kalau orang cakap busuk dekat awak, awak takkan, awak nak cakap apa? Sebab memang awak mandi tak betul. Jadi awak kena mandi dengan betul, bersihkan diri dengan betul, dengan cara yang betul, untuk pastikan awak sentiasa dalam keadaan yang kemas dan orang akan nampak awak kemas. Yakin dengan diri sendiri, betul. Kalau muka awak berjerawat ataupun awak berbadan besar, awak kena yakin pada diri sendiri. Okey, yang pasti pembesaran yang normal itu pasti akan berlaku. Jadi awak kena yakin pada diri sendiri. Biar je orang nak cakap apa. Sebab apa? Sebab diorang tak ada dekat tempat kita. Jadi kita kena yakin dengan kita sendiri. Baik, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya untuk minggu hadapan. Sekian, terima kasih.